Ini simple je. Sebenarnya kita guna apa ni? Ini kita guna konsep polinomial. Polinomial ni maksudnya dia ada kuasa besar, ada kurungan, dan dia ada sifat darab. Jadi formula yang kita gunakan adalah kita jadikan dia let ini y sama dengan uv. Jadi dy dx sama dengan u dv campur v dv. Kayak itu je. Formula ni dia bagi kan. Mungkin dia akan tambah dx, saya buang dx kan. Nak tengok dx. Jadi apa kita buat? Kita pecahkan benda ni. Ini u, ini v. Asingkan dia. Jadi kita ambil u sama dengan 4x cos 2, v sama dengan 5x campur 2 kuasa 4. Itu yang pertama. Lepas kita asingkan kat sini, kita boleh buat perbezaan dia. Du lah. Du sama dengan 8x. Basic. Kan? dv sama dengan kurungan. Kalau jumpa kurungan, kamu kurungan salin kurungan. 5x tambah 2. Jangan mustahil dia. Yang dalam ni, dia akan attack x. Ni, dia attack x, dia keluar. Kalau x di belakang, dia ketuk kat 2. Di kat mana x berada, dia akan attack. Jadi 4 darab 5, 20. Dan dia akan sacrifice. Tolak 1. Itu masuk dalam formula. Masa kita gantikan ke dalam formula ni lah, kena hati-hati tengok formula dia apa. Dy dx sama dengan u darab dv. Dia cross sebenarnya. Nampak? Ni cross. Dan jadi saya akan darab ni dengan orang lepas bracket. Jadi saya akan dapat 80x kuasa 2, 5x tambah 2 kuasa 3. Nampak? Campur dengan v du sini. Sama juga saya akan darab ni dengan orang depan bracket. Tak ada orang, maksudnya 8x letak bracket. 5x tambah 2 kuasa 4. Biasanya pelajar dia boleh cakap ni. Cakap ni yang dia boleh buat. Lebih tu tak dia. Sebenarnya step seterusnya adalah faktorkan. Yang ni dah sangkut, faktor. Yang pertama, nombor 80 dengan 8. Apa yang kita boleh faktor? Yang kita faktor adalah 8. Bila kita faktor 8, kita potong sekejap amat ni. Ni tinggal 10. Yang ini mampus. Itu cerita dia. Kemudian term apa pula? X kuasa 2 dengan X. Yang kita faktor siapa? X. Macam sama tak? Bila kita faktor X, yang ini tinggal X saja. Yang ini mampus. Cerita dia. Jadi kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia, bila kita faktor, yang kecil akan mati, yang besar akan tinggal. Yang kecil akan mati, yang besar akan tinggal. Sama juga kurungan ni. Yang kecil akan mati, yang besar akan tinggal. Siapa yang kita faktorkan? 5x campur 2 kuasa 3 yang kita akan faktorkan. Nampak? Jadi yang kecil ni mati, yang ini akan tinggal. Letak kat belakang dia. Apa yang tinggal? Tengok apa yang tinggal. 10x tu tambah tu 5x tambah 2. Jawapan akhir akan dapat 8x 5x tambah 2 kuasa 3 15x tambah 2. Yang ini yang sangkut ni. Tapi kalau markah dia bagi kat sini markah dia 3 kan? 3. Maksudnya kamu buat sampai sini, kamu dah dapat 2. Jawapan akhir dia tak dapat. Okey? Tak apalah. Dia kena cuba. Kena faktorkan. Hati-hati Okey? Ni soalan ni lama dah tak masuk exam. Dah lama. Sudah lama. Kenapa gambar saya separuh? Boleh? Boleh? Okey, nanti kalian bagilah. Jadi kawan-kawan ni ada lah ingat sikit. Okey. Nombor 2. Sepadam ni? Nombor 2
soalan dia adalah berkenaan dengan diberi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4 X tambah P. Okey, bagi dengan keadaan P adalah pemalar. Cari nilai P jika dy dx sama dengan 28 apabila X sama dengan 2. Ni apabila simbol okey, soalannya. Cari dy dx sama dengan 8 apabila X sama dengan 2. Jom kita try. Jadi langkah pertama kena buat apa? Kena ada Y dulu. Nak cari dy dx kena ada Y. Mana Y kita? Ni X kan? Y dapat 2 X kuasa 3 campur X kuasa 2 P tak sono P X kuasa 2. Okey, tolak 4X tolak 4P. Okey, dah boleh buat. Jom buat dy dx sama dengan 3X kuasa 2 tambah 2PX tolak 4. Habis. Dia kata sama dengan apa? Sama dengan 28 apabila X sama dengan 2. Maka saya akan ganti ke bawah. 3, 2 kuasa 2, 2, P, 2 tolak 4 sama dengan 28. Dah boleh cari P. Dia apa ni? 4 kali 3, 12. 4P tolak 4 sama dengan 28. Jadi 4P sama dengan 28, 32, 20. P dapat 5. Boleh nampak? Nampak tak? Okay. Soalan seterusnya, soalan clone SPM. Maksudnya soalan nombor 3 ni pernah masuk dalam SPM. 3 star, 3 right. 3 right tu maksudnya dia soalan yang seakan-akan macam tu dah 3 kali masuk. Itu maksudnya 3 right. Soalan-soalan yang seakan-akan macam tu dah 3 kali masuk. Tapi kamu kena ingat mungkin 3 kali tu silibus kamu lah. Sebab maksudnya start daripada 2013. Kamu ni, saya ingat ni lebih kurang lah macam tu. Okay, nombor 3. Soalan dia, diberi titik P. -1, 6. Terletak pada lengkung Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 4X. A. Kecerunan tangent kepada lengkung itu pada titik P. M tangent pada P. Soalan A. B. Persamaan normal kepada lengkung itu pada titik P. Dia nak persamaan normal pada P. Okey, yang senang ni macam ni. Kita cek ni dulu sekejap kalau ada lengkung, itu lengkung. Okey. Kemudian ada satu tangent kat satu titik lah, contoh sini. Tangent. Kena ingat kecerunan tangent dia M tangent adalah sama dengan dy dx pada ketika X tersebut. Contoh sini kita ambil P, maksudnya X P tadi. Dia kena kecerunan tangent mesti ada nilai X masuk. Okey. Satu lagi cerita dia, bila ada tangent maka akan wujudlah normal dia. Normal adalah 90 darjah kepada tangent. Nama dia berserenjang dengan tangent. Berserenjang formula kita yang kita tahu M1, M2 sama dengan -1. Nampak? Maka sama tak cerita dia? Jadi M normal sama dengan -1 per M tangent. Ataupun ringkasnya saya ajar biasanya tukar simbol terbalikkan. Tukar simbol
terbalikkan. Itu cerita pasal kecerunan. Bila ada kecerunan, dia boleh jadi persamaan. Sebab apa? Garisan tangent dan normal ni adalah garis lurus. Jadi dua-dua persamaan tangent dan persamaan normal adalah membawa persamaan garis lurus yang biasa, iaitu y sama dengan mx tambah c. Yang mana kalau tangent, m tangent. Kalau normal, m normal. Itu kita panggil dia cerita ni, cerita soalan ni. Okey? Dah dapat cerita soalan tu, maka bolehlah jawab soalan. Contoh, m tangent dah senang formula kita. mt sama dengan dy dx. Jom buat dy dx. Jadi, mt sama dengan 4x tolak 4. Berapa x? 4 negatif 1. Tolak 4 dapat negatif 8. Okey. Persamaan normal. Apa formula dia? Y sama dengan mx tambah c. M dia adalah m normal. Kena cari m normal. M normal pula adalah sama dengan negatif 1 per m tangent. Negatif 1 per negatif 8 dapat 1 per 8. Masuk dalam ni 1 per 8 x tambah c. Nak lengkapkan, dia kata pada P ambil koordinat. Masuk 6 1 per 8 negatif 1 tambah c. Kita akan dapat 6 tambah 1 per 8 dapat c. 48 49 per 8. Jawapan kita akhir y sama dengan 1 per 8x tambah dengan 49 per 8. Nombor-nombor ni kamu cek tengoklah, kadang-kadang saya congak-congak salah kan. Tapi tak apalah kan. Saya rasa macam okey kot, betul ke? Boleh kan? Okey. Boleh faham tak ni? Cerita dia. Ambil semua. Ni sini screenshot dengan saya sekali. Dah ke? Air mana air? Hilang. Ada. Selalu kadang-kadang hilang ni. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Nombor 4. Ini nombor 4. Ada. Kalau kamu tengok saya salah, kamu buka mic cakap kan? Saya tak faham ke cakap je. Tak, sebab saya kamu type memang saya tak nampak. Sekarang ni saya tak nampak. Nombor 4. Tengok. Cari persamaan garis tangent. Yes, sekali lagi benda yang sama. Iaitu lengkung y sama dengan x kuasa 2 tolak 2x campur 1. Pada titik 3, 4. Senang dah. Sebab dia minta apa? Persamaan tangent. Formula kita y sama dengan mx tambah c mt. Jadi mt sama dengan dy dx. Dy dx adalah 2x tolak 2. X adalah 3. 2 kali 3 tolak 2. 6 tolak 2. 4. Pergi masuk. Jawab nak habis. Jawab nak habis. Okey. Tukar. Ya. Y sama dengan 4x tambah c. Y dia 4. Sama dengan 4x dia 3 tambah c. 4 tolak 12. Negatif 8 dapat c. Jawapan y sama dengan 4x tolak 8. Terima kasih. Sebab. Okey. Dia dah dapat tuan-tuan segitu, dia boleh faham kan? Ini namanya persamaan tangent. Okey. Next soalan. Nombor 5. Kecerunan tangent kepada lengkung. Okey. Dia masih melibatkan kecerunan tangent. Okey. Nombor 5, dia kata kecerunan tangent kepada lengkung. Kita rubat.
MT kepada lengkung Y sama dengan X tambah Q. Oh, X kat bawah. Naik, buat naik. Negatif 2. Buat naik bawah, buat naik. Bagi sikap senang. Dia kata, pada X sama dengan 3. Yes, ada lagi X sama dengan 3. Ialah 1/3. Siapa? Keturunan tangent 1/3. Apa formula yang sesuai? M tangent sama dengan dy dx. Dah boleh buat dah. Ni 1 tolak 2q x negatif 3. Itu perbezaan biasa Masukkan x3 1 tolak 2q. Yang ini akan jadi 3 negatif 3. Okey. Dia bagi tahu sama dengan 1/3. Samakan terus belah sini. 1/3. Boleh belah sini boleh mana Okey, kita pindah. Jom. Pindah apa? Kita tukar dulu ni turun bawah. Okey, saya akan ambil negatif 2q per dengan 27. 3/3 27. Negatif per. 1 pergi sebelah. Tolak 1. Okey. Jadi kita akan dapat Q sama dengan 1/3 tolak 1. Negatif 2/3. Darab dengan 27 per dengan 2. Negatif dengan negatif mampus. Yang mana potong ni? Okey lah. Alah. Okey. Dapat jawapan potong lagi. Potong lagi. 9 jam. Okey. Kalau kamu tak cakap potong, pakai je kalkulator. Selesai masalah. Okey, boleh? Soalan nombor 6. Baik. Nombor 6, cari persamaan garis normal. Oh, senang normal. Y sama dengan mx tambah c. mn. Jadi yang ada kaitan nm tak ada formula. mt sama dengan dy dx. Nak cari mt kena ada y. Y dia bagi adalah x kuasa 2 tolak 3x tolak 4. Expand dia siap. Jadi dy dx sama dengan 2x tolak 3. Masukkan x. Titik kita 2 negatif 6. Masukkan. Jadi kita akan dapat 2 kali 2 tolak 3. Wah, 1. Nanti m tangent sama dengan 1. Maka m normal sama dengan negatif 1. Okey. Dah boleh buat dah. Jadi kat sini kita akan dapat y sama dengan negatif 1x tambah c. Y kita negatif 6. Negatif 1x kita 2 tambah c. Kita akan dapat c sama dengan negatif 4. Jadi jawapan last kita y sama dengan negatif x tolak 4. Wah, mengah. Betul Ika? Pick up ke? Oh, benar. Okey, nombor 7. Nombor 7 ni soalan dia macam macam poyo-poyo sikit tapi markah dia dulu. Tengok. Nombor 7. Boleh nombor 6 dah? Okey. Pak, padam dia guna nombor 7. Sebab tu ambil ni. Tak sebab boleh tahu. Padam malam. Okay. Nombor 7. Lengkung y sama dengan fx. Nampak? Tak ada equation. dy dx sama dengan 2kx tolak 12. Okey. K lah pula. Kecerunan lengkung itu pada x3 ialah 6. M tangent sama dengan 6 pada ketika x sama dengan 3. Okey. Soalan dia, cari nilai K. Dia trik kau Untuk apa y kalau dah ada dy dx? Tak perlu sebab formula kita mt sama dengan dy dx. mt kita 6, dy dx kita 2, k, x kita 3 tolak 12. Kita akan dapat kat situ 6k 18
K dapat 3. Habis. Lepas tu orang tu ada 2 je. Kan tak perlu Y. Kalau dah ada dy dx. Kadang-kadang dy dx ni dia bagi nama dia adalah fungsi kecerunan. Kalau dia kata fungsi kecerunan, maka dia adalah apa? Dy dx. Okey? Kita masuk bahagian seterusnya. Ini dah berapa? Buat saya macam kecil je rasa. Kecil. Lebih besar sikit lagi. Nota penting bagi apa? Nilai minimum. Nilai minimum atau nilai maksimum. Apa formula dia? Minimum maksimum akan berlaku apabila dy dx sama dengan kosong. Okey? Bila dy dx kosong, kamu akan dapatkan nilai x sepadan dia. Nilai x sepadan ni akan masuk ke dalam y, maka yang jadi minimum maksimum adalah y. Y akan jadi minimum atau maksimum. Kenapa atau? Kita kena test pula y. Macam nak test y minimum maksimum, kamu kena test pula perjalanan dua sekali, iaitu kena buat d2y dx kuasa 2. Pembezaan kali kedua. Kalau kamu dapat nilai dia positif, maksudnya dia graf dia senyum, jadi dia adalah minimum. Kalau kita dapat d2y per dx kuasa 2 kita negatif, maksudnya graf dia masak, jadi kita akan dapat nilai dia maksimum. Itu dia. Kemudian nama lain pada minimum maksimum, nama lain. Dia ada nama lain dia. Okey. Nama-nama lain dia juga kadang-kadang dia bagi kat situ titik pusingan, titik pegun. Nampak? Ini semua nama semua. Titik pegun, titik pusingan, stationary point, turning point, minimum maximum point adalah bila titik dia ada x dan y. Mana x-nya? Ni x sepadannya, y minimum maksimum. Okey? Itu kita panggil. Ada kaitan lah. Itu je cerita. Kena ingat, minimum maksimum dy dx sama dengan kosong. Settle. Okey, nombor 8. Cerita nombor 8, y sama dengan x kuasa 2 tolak 6x campur 8. Cari A dy dx. Bonus. Terus dapat 2x tolak 6. Selesai. Okey. B. Nilai x apabila y minimum. Senang. Iaitu apa? Dy dx sama dengan kosong. 2x tolak 6 sama dengan kosong. 2x sama dengan 6. X sama dengan 3. Dia nak nilai x. Siap. C. Nilai minimum bagi y. Y. Jangan ambil ni salah. Y. Y sama dengan 3 kuasa 2 tolak 6 kali 3 campur dengan 8. 9 tolak 18 campur 8. Kita akan dapat negatif 1. Sekejap. Maka dapat 3. Cerita je. Nampak? Cerita je. Semuanya kita berkisar dekat apa? Nilai minimum maksimum. Okey? Nombor 9. Saya turun Padam ni. Lapar. Dia tutup pun. Nampak. Nombor 9. Diberi lengkung y sama dengan negatif x kuasa 2 tolak 6x campur 3. Mempunyai titik maksimum. Iaitu mempunyai dy dx sama dengan kosong pada ketika x sama dengan k. Cara tulis dia berlebat. Okey, cari nilai k. Dah. Kalau kita buat dy dx dapat negatif 2x tolak 6. Okey,
Jadikan dia sama dengan kosong pada ketika X sama dengan K. Jadi jawapan dia negatif 2 K tolak 6 sama dengan kosong. Kita akan dapat negatif 2K sama dengan 3. Kedua jawapan laju betul tak sempat. 6. Jadi K dapat negatif 3. Okey. Simple jadi perbezaan ni tak susah ni. Orang takut ni. Orang takut. Okey. Nombor 10. Okey, nombor 10 mana? Nombor 10 kat sini, lengkung Y sama dengan Fx. Salah baca. Diberi fungsi keturunan satu lengkung ialah dy dx sama dengan n tolak 1 per x kuasa 2. Jika lengkung itu mempunyai titik pusingan dy dx sama dengan kosong pada ketika 3, 2. Cari nilai n. Dua markah je. Maksudnya kita gantikan X dengan 3. N tolak 1 per 3 kuasa 2 sama dengan kosong. Patut markah 2 pun. Jadi N dapat 1 per 9. Selesai cerita dia. Okey. Nombor 11. Satu lengkung Y sama dengan AX kuasa 2 campur BX tolak 6. Okey. Mempunyai titik pusingan. Lagi sekali dy dx sama dengan kosong pada negatif 2, 10. Negatif 10. Okey. Cari nilai A dan B. Uish, 4 markah. Nampak? 4 markah. Okey, dia balik dulu. Dy dx sama dengan 2ax campur b. Memang 2 markah. 4 markah. Sebab apa? Dia ada 2 unknown. Bila kita masuk, kita akan dapati jawapan akan jadi 2a negatif 2 campur b sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat situ b sama dengan 4a. Jadi dia akan jadi apa? Persamaan pertama. Mana satu lagi persamaan nak cari? Mana? Ni. Yang lupa. Yang atas sekali. Siapa atas sekali tu? Y negatif 10. Sama dengan A. X kita berapa? Negatif 2. Campur dengan B negatif 2. Tolak 6. Sini kita akan buat persamaan seterusnya. Iaitu negatif 10 sama dengan 4A tolak 2B tolak 6. Jadi saya akan dapat kat sini 4A tolak 2B negatif 4. Betul? Sama dengan negatif 4 kat sini. Negatif 4. Okey. Masukkan B sama dengan 4A dalam ni. B dengan 4A masuk 4A ni 4A ganti terus. Jangan ganti sini. Ganti 4A ni mana buat ni? 4A sama dengan B, jadi senang. B tolak 2B sama dengan negatif 4. Jika kamu akan dapat negatif B sama dengan negatif 4, B sama dengan 4. Dia lebih senang nampak. Okey. Jadi kalau B 4 berapa A? Jadi 4 sama dengan 4A. Jadi A dapat 1. Selesai. Boleh faham tak ni setakat ni? Baik. Itu ni. Ada? Apa saja banyak pun ni. Nombor seterusnya. Nombor 12. Okay.
Berapa like? Baru slide. Baru slide. Slide yang pertama. Belum masuk page yang ni baru kebat. Nombor 13. Jadi kita buat. Jadi saya buat. Nombor 13. Akibat daripada peningkatan kos sara hidup, Kumar telah menanam beberapa jenis sayur untuk kegunaan keluarganya di kawasan lapang di belakang rumah. Dia ingin memagar kawasan berbentuk segi 4 tempat. Segi 4 tempat. Okey. Yang berukuran 2 tolak X dan 3X. Okey. Cari panjang dalam meter pagar yang perlu dia beli apabila luas kawasan adalah maksimum. Ini senang istilah luas. Jadi luas sama dengan 3X darab dengan 2 tolak X. Jadi kita akan dapat kat situ adalah 6X tolak dengan 3X kuasa 2. Luas. Okey, dia nak luas maksimum, maksudnya DL DX sama dengan kosong. Kita akan buat DL yang kosong, kita akan dapat itu 6 tolak 6X sama dengan kosong. Sini kita akan dapat 6 sama dengan 6X. Jadi X sama dengan 1. Maksudnya bila luas maksimum, nilai X dia adalah 1. Tapi soalan tanya, dia kata apa? Cari panjang pagar. Jadi maksudnya kena cari perimeter. Perimeter sama dengan 2 kali 2 tolak X. Ni sini. Campur dengan 2 kali 3X. Dapat jawapan kita 2 tolak 1 campur 2. 3 kali 1 dapat jawapan 2 campur 6 sama dengan 8 meter. Yang kebat senang ni, yang tak kebat sanggup. Okey? Kita sambung dulu nanti. Saya tak tengah jalan TikTok. Okey. Kita sambung terus nombor 14. Okey. 14. Kadar perubahan. Oh, masuk sini formula baru kadar perubahan terhubung. Okey. Pertama, cerita pasal perkadaran. Kadar, perkataan kadar membawa maksud dia berhubung terhadap waktu, masa yang dikenali sebagai dt. Okey. Jadi untuk buat perkadaran kita ada guna satu contoh namanya petua rantai. Change rule. Contoh macam kalau dy dx, kalau y sama dengan fx contoh, kita akan buat dy dt sama dengan dy per dengan dt. Satu lagi huruf adalah dx dan dx. Contoh itu kita panggil perkadaran. Dan perkadaran ada 3 pemboleh ubah saja, benda 3 benda, iaitu kadar perubahan y, kadar perubahan y yang ini kadar perubahan x. Yang ini adalah dy dx. Okey. Kalau luas, contoh, luas maksudnya L sama dengan kita bagi apa? F function dia L sama dengan F X. Jadi kalau tak X juga tak boleh. Kita ambil luas bulatan. Luas F J jejari. Luas terhadap jejari. Jadi dl dt, dia tetap dia dt, dia minta apa pun kita buat sama juga. Sini kita akan buat dl dt, sini dj dj. Okey, itu dia pasal perkadaran. Jom kita tengok soalan nombor 14. Rate of changes, kadar perubahan.
Dua pun boleh ubah, X dan Y dihubungkan oleh Y sama dengan X per X tolak 1. Diberi X bertambah pada kadar 0.2 unit sesaan. Itu maksudnya apa? Perubahan pada X. Jadi dx dt sama dengan bertambah, maksudnya positif 0.2. Maksudnya tak payah tulis pun, maksudnya nak bagi tahu kalau bertambah kena letak positif, kalau berkurang kena letak negatif. Okey. Cari kadar perubahan y, maksudnya dia nak dy dt apabila x sama dengan 2. Itu senanglah kita dia. Di langkah pertama kita buat formula kadar tu, iaitu dy dt sama dengan dy dt. Seorang lagi adalah dx dx. Jadi ada 3 orang kat sini. Bisa tinggal kita cari dy dx lah. Ya, ni macam mana nak buat dy dx Muhammad ni? Ini susah ni, kita buat formula. Ini dy dx dia, kita kira u y sama dengan u per v. Y sama dengan u per v. Jadi dy dx adalah v du tolak u dv per v kuasa 2. Kita buat samaan ni. Okey. Jadi kat sini apa kamu buat? Kamu perlu buat macam tadi kan? Siapa u kita? U sama dengan x. V sama dengan x tolak 1. Cuma beza dia dah bagi x berapa. Jadi kita perlu buat kalau u sama dengan x, jauh sikit. Du sama dengan 1, jauh sikit. Dv sama dengan 1 juga. Kat sini u sama dengan, bila kita ganti kita akan dapat 2. V bila kita ganti akan dapat 2 tolak 1 sama dengan 1. Yang lain dah ada nilai. Jadi bila kita buat dy dx, kita hanya gantikan nombor. Kita tak akan pakai apa ni? Anon-anon dah. Jadi v du mana v du? V du 1 darab 1 tolak dengan u dv 2 darab 1 2 per dengan v kuasa 2 1 kuasa 2. Jawapan akan dapat negatif 1. Jadi tak perlu buat lah. Dia macam ni. Kita ingat kalau dia bagi x, buat je, tak ada masalah. Jadi kat sini kita dah boleh isi dah. Dy dt tak ada. Dy dx kita negatif 1. Dx dt kita ada 0.2. Dapat jawapan negatif 0.2. Selesai. Cara dia. Boleh? Boleh buat Kalau boleh buat, cuba nombor 15. Lebih kurang je soalan. Cuba nombor 15 je. Okey? Apa ke?
Okey, boleh? Nombor 15. Nombor 15 kat sini, kita tengok baca lebih kurang. Kita tengok luas sebuah bulatan. Luas sebuah bulatan. Tak ada formula. Kita akan formula. Luas bulatan. Luas bulatan adalah sama dengan pi J kuasa 2. Luas bulatan. Mana dia kata? Luas sebuah bulatan bertambah pada kadar tetap. Contohnya dl dt. Sama dengan 0.1 pi. Ini tak payah. Cari kadar perubahan jejari. Jejarinya adalah 3. Jadi so cari dj dt apabila j sama dengan 3. Nampak? Jadi kita buat apa formula kita? Formula kita mesti kalau L sama dengan pi j kuasa 2, formula kita adalah dl dt. Dia mesti ikut dari kepala siapa. Bukan soalan tanya apa. Okey? Ini tengok. Kita akan dapat 2 pi j. Okey, ini dl dt. Dl dt pula. dl dt sama dengan dj sama betul. Yang tu tadi adalah dl dj sama dengan 2 pi j dan j kita 3. 6 pi. Masuk. Ni 6 pi. Yang ini 0.1 pi. Yang ini nak cari. Jadi kita akan dapat jawapan dj dt. Okey, ni bahagi dapat pi dengan pi mati 0.1/6. Jadi kita akan dapat situ 1/60. Betul? 1/60. 0.1/6. Kadar kita berapa? Satu 0.016 sama 0.0167. Boleh? Okey. Nombor 16. Tengok nombor 16. Sini muat kot. 16 baca pendek je. 16 kotak. Okey. Tinggi sebuah kon ialah 12 cm. Isi padu kon formula. Isi padu kon formula. Isi padu sama dengan 1/3 pi j kuasa 2 t. Ni ada 2 anon. Ni ada 2 anon ni. Tinggi sebuah kon ialah 12. Jadi t sama dengan 12. Isi padu kon bertambah pada kadar isi padu kon bertambah. Di dt sama dengan 16 pi. Maklumat dia. Isi padunya ialah 64 pi. I lagi. I sama dengan 64 pi. Okey. Cari kadar perubahan jejarinya. Dia nak dj dt. Bila I kait dengan j, maka kena matikan t. Ingat, I kait dengan j matikan t. Jadi kita akan jadikan persamaan dia I sama dengan pi j kuasa 2 12. Satu dari 2 nanti kamu tak faham. Yang tinggal apa? I sama dengan 4 pi j kuasa 2. Persamaan untuk isi padu. Okey. Bila kita buat persamaan dia, di dt sama dengan di dj d salah urus saja. dt dj dj. Jadi kita dah boleh isi apa? di dt ada 16 pi. Okey. dj dt dia suruh cari.
DI DJ kena kira. DI DJ kena kira. Saya akan ada sekejap. Saya tak makan kacau bawah ni tak muat. Okay. Jadi kita kena cari DI DJ. I sama dengan 4 pi J kuasa 2. DI DJ sama dengan 8 pi J. Masalahnya dia tak bagi J, dia bagi isi pi tu. Jadi kita kena pergi cari J juga. Jadi I sama dengan yang asal 4 pi J kuasa 2 tu. 4 pi J kuasa 2. I kita dia bagi 64 pi. 4 pi J kuasa 2. Jadi kat sini kita akan dapat 16 J kuasa 2. J dapat 4. Baru dapat sini. Panjangkan cerita ni. 8 pi kali 4 sini. 32 pi. Baru masuk sini. DJ DT. Dapatlah DJ DT. DJ DT 16 pi bagi dengan 30 pi 1/2. Nampak dia sini, dia pergi sini, dia tak cukup, dia minta sebelah kiri, sebelah bagi balik, bagi balik. Dia macam kita buat touch lah, touch post dalam apa team building macam ni lah. Contoh pergi sana, tak ada, pergi sana, tak ada, pergi sana, tak ada. Okay? Saya biasanya kalau buat dulu, kalau motivasi dulu, saya pernah buat juga bawa pergi pulau. Dekat kampung saya, dekat Kedah tu ada pulau, ada 3 pulau. Pulau Bidan, Pulau Songsong, Pulau Telok. Saya selalu pergi Pulau Songsong. Apa kami buat, macam korang budak form 5 ni, dia setiap beg kamu tu, beg dalam kamu tu kami akan ambil semua, simpan dan kami akan kena bawa beg kami ke pulau tu. Dalam beg tu, seorang ada beras, seorang ada sardin, seorang ada macis je, beg dia tak boleh ingat dia perempuan dan sedua, macis je. Seorang ada lilin saja. Jadi kita lepas. Dia orang kena buat survival dalam tu. Jadi macam mana? Ada pelajar bawa buka-buka beg beras saja nak masak. Macam mana api tak ada? Dia kena pergi. Ada bawa minyak, ada gula, ada macam-macam lah. Campur-campur. Kalau dapat bekerjasama dengan baik, hidup aman damai. Kalau rasa dia nak menang je, dia seorang nak menang survival, dia seorang nak menang, yang lain nak kalah, bagi mati ke kawan dia. Habis. Okay. Contoh nombor 17. Nombor 17 diberi bahawa X sama dengan 2T kuasa 2 campur 3 dy dt sama dengan 8T kuasa 3. A dia suruh cari dx dt. Okay, tengok. Yang pertama, fokus kita kat sini persamaan dia apa? Persamaan dia adalah X dengan T. Jadi dia dapat terus dx dt. Terus. Dapat berapa dx dt? 4T. Selesai situ. Okay. dy dx dalam sebutan X. Dia nak dy dx dalam sebutan X. Jadi kita B tu, kita kena buat dy dx. Nampak? Tapi kita kena pecah tu. Dy dx. Satu huruf satu lagi. dt. dt. Nampak? Jadi, siapa dy dt? Dy dt ni 8T kuasa 3 darab dengan siapa? dt dx. Kita ada dx dt. Dx dt ada, kita tak ada dt dx. Jadi dx dt. Jadi balik lah. Balik. Jadi dx per dt adalah 1/4t. Balikkan dia. Ini 1/4t. Kasih potong. Yang tinggal apa? 2t kuasa 2. Nampak tak? Jadi soalan dia tak nak dalam sebutan t. Dia nak dy dx dalam sebutan x. Mana 2t kuasa 2? Ni. Siapa 2t kuasa 2? X tolak 3. Siap. Pindah dia. Selesai. Itu soalan ni. Kalau tak pernah buat, jenuh. Berpusing-pusing. Ada pelajar pergi substitute mata-mata jadi. Dia kacau soalan dia. Okay.
Termasuk soalan seterusnya. Nombor 18. Okey, sebelum tu kita boleh bincang Okey. Boleh faham kan ni? Ini belajar perbezaan tau. Bukan biasa-biasa ni. Kan? Kita tengok kamu relax kan? Betul ke? Boleh? Hui. Okey. Oh, belum. Gimana? Okey. Tak apa. Pergi dulu yang mana pergi kelas kimia, pergi dulu. Yang mana boleh okey, boleh Adam. Si Adam lah. Nanti tolong kawan-kawan yang mana tu ada benda ada apa? Tak ada kelapangan tu kamu kena pandai-pandai pecah-pecah lah. Ambil bagaimana belajar, itu buat study group boleh. Tadi kau belajar kat mana? Kau belajar apa? Sama, combine tapi yang ni saya record ni insyaAllah. Saya record nanti saya akan letak dekat saya punya YouTube channel. Jangan lupa subscribe dan ketik loncengnya. Okey, subscribe tu gratis bang. Okey. Tengok nombor 18. Kamu mesti tak subscribe sebenarnya channel lagi kan? Subscribe channel. Banyak dalam tu. Pergi tengok. Sangkut pergi cari video dia. Cuma saya tak pandai susun. Okey. Tahun depan kamu dah habis PM, siapa nak kerja dengan saya boleh. Bukan kerja dekat, dia betul kat rumah boleh. Kerja kamu tolong manage saya punya channel je. Okey. Nombor 18, perubahan kecil dan pampiran. Kita pasang nota kita. Dah habis perkadaran. Kita masuk perubahan kecil dan pampiran. Gila, kalau habis belajar perbezaan ni, maksudnya rekod. Tak pernah kau belajar dalam sejam setengah. Okay? Perubahan kecil. Perubahan kecil maksudnya formula kita dy dx hampir adalah sama, hampir sama, sesama-samanya dengan delta y per delta x. Maksudnya kat sini 3 orang juga. Dia bukan 2, 3. Dia pecah je ni. Cara pecah dia. Dy dx seorang-seorang. Ni kita panggil dia perubahan kecil bagi x panjang. Perubahan kecil bagi y panjang. Dekat cerita tu cerita. Tu je. Perubahan kecil tu cerita. Nombor 18. Diberi y sama dengan 2x kuasa 2 campur x tolak 6. A adalah cari nilai dy dx. Bonus. Apa dy dx? Dy dx sama dengan 4x tambah 1. Berapa x-nya? 3. 4 kali 3 campur 1 sama dengan 13. Selesai. Yang pertama. Yang kedua. Perubahan hampir y. Delta y. Dalam sebutan K. Macam minta macam. Apabila x berubah daripada 3 kepada 3 tambah K. X berubah daripada 3. Maksudnya apa? Delta x. Delta x berubah daripada 3 kepada 3. Kita perubahan, kita ukur selepas tolak sebelum. Selepas tolak sebelum. Selepas 3 campur K sebelum 3. Dapat jawapan dia. Dan tinggal apa? K. Kan? Okey. Bila kamu tengok yang ini, ramai pelajar dia faham ini. Cuma dia lupa. Apa nilai asal X? Siapa X yang asal? X yang asal adalah sebelum. X sama dengan 3. Yang ni kena highlight. Ini selalu lupa kat sini. Dia lupa benda yang lama. Dia ingat benda yang baru. Ingat kena ingat. Secara dulu kena ingat juga. Okey. Kemudian dengan keadaan K dan nilai kecil. Okey, soalan dia lupa pula kita tanya ni. Formula kita dy dx delta y delta x. Mana dy dx kita? 13. Okey, mana delta y kita? Memang tak ada, dia minta. Mana delta x kita? K. Okey. Mana jawapan kita sekarang ni? Delta y sama dengan 13K.
Dah, siap. Itu cerita dia. Okey. Cuma kadang-kadang kamu kena hati-hati Hati-hati apa? Kalau tiba-tiba, contoh yang atas dia bagi, X dia 2. Tiba-tiba dia minta soalan sama tapi X kita 3. Itu dia trick. Kamu kena hati. Maksudnya dia X kena buat hati. Kena buat ambil nilai X juga. Itu kadang-kadang dia tipu ke situ. Yang ni dia senang buat apa? Ni 3, tak ada masalah. Sama. Okey? Nombor 19. Sana, Apple, boleh ada apa? Oh, bila? Boleh cek pun pada otak. Agak belajar perbezaan semalam. Semalam. Orang tanya, balik hati. Ataupun saya cik, jalan cik, mak tanya. Jalan-jalan, boom, jatuh. Kan? Otak masuk kau. Kan? Nombor 19. Okay. Y sama dengan 10 tolak 5. X bawa ke atas negatif 1. Cari perubahan kecil X dalam sebutan P apabila Y berubah. Delta Y berubah daripada 2 kepada 2 tambah P. Maksudnya 2 tambah P tolak 2 dapat P. Berapa nilai asal Y? Y 2. Tulis lupa ni. Okay? Kemudian, itu je. Soalan tanya apa? Soalan tanya cari perubahan kecil dalam X. Jadi soalannya delta X. Apa tu? Formula kita. Yang pertama, dy dx. Delta y, delta x. Dy dx belum ada. Ini kena cari. So, dy dx sama dengan 10 tak ada. Ni pergi depan jadi positif. 5x kuasa kosong. Kosong lah. Negatif 2. Sorry. Jadi mana nilai x nya? Sudah nilai x ada. Ingat, kita ada apa? Kita ada y. Bila kita ada y, kita boleh cari. Kita akan ambil persamaan asal dia. Y berapa? 2 sama dengan 10 tolak 5 per x. Jadi kita pindah 5 per x sama dengan pindah 8 pindah x 5 per 8. Oh, dia pindah. Ni pindah sini, ni pindah sini dapat ni. Okey, kemudian ni pindah sini, ni pindah sini. Baru boleh masuk sini. Dapatlah jawapan kita 5 per 8. 5 per 8 negatif 2. Tekan kalkulator. Mana kalkulator? 5 kurungan 5 per 8 kuasa negatif 2. 64 per 5. Jadi 64 per 5. Letak sini. Tukar tempat. Jadi delta X sama dengan 5P per 64. Begitu. Betul yang ingat ni. Ni. Yang nilai sebelum tu adalah nilai asal dia. Okey? Habis cerita pasal perubahan kecil. Oh, kita 2 belum. Kita satu. Kita satu. Cerita pakai anak pula kan. Tak apa. Padam? Nanti kita buat kita 2 pula. Tapi biasanya kalau kamu boleh buat kertas 1 ni, boleh kertas 2. Sebab untuk perbezaan, kertas 2 dia jarang dia seorang, dia solo jarang. Perbezaan kertas 2 dia combine dengan pengambilan. Lepas tu kalau biasanya saya ajar perbezaan kertas 1 je. Pengambilan kertas 1 je. Kertas 2 pengambilan perbezaan. Macam tu. Okey. Tengok nombor perbezaan kali kedua. Ini tadi saya dah cerita dah. Perbezaan kali kedua. Iaitu kalau y sama dengan fx, kali pertama
dy dx sama dengan f prime x. Nama dia. dy kuasa 2 per d2y per dx kuasa 2 sama dengan f double prime x. Kalau kamu lupa tulis penatang ni, kamu juga digunakan tulis y sama dengan fx, y prime sama dengan f prime x, y double prime sama dengan f double prime x. Itu digunakan. Apa kegunaan dia yang tadi? Kalau f double prime x dapat positif, maksudnya dia adalah senyum minimum. Kalau f double prime x dapat negatif, maksudnya masam maksimum. Dia macam kuadratik lah cerita dia. Okey, kita tengok soalan nombor 20. Fx sama dengan 1 per x kuasa 2 tolak x campur 1 per x. Cari nilai bagi f double prime 2. Ganas. Okey. Kat sini kita kena buat pembezaan 2 kali. Jadi saya akan buat macam biasa tu. Yang ini fx sama dengan x negatif 2 tolak x campur x negatif 1. Jadi f prime x sama dengan negatif 2 x negatif 3 tolak 1 tolak x negatif 2. Nampak? Jadi f double prime x sama dengan ni 6. X negatif 4, 1 mati 2 x negatif 3. Dia macam tu senang tolak. Formula dia apa? Darab depan tolak 1. Darab depan tolak 1. Darab depan tolak 1 tu dia. F double prime 2 kita akan dapat 6 2 negatif 4 campur 2 negatif 3. Okey, ambil kalkulator, kamu kira sini 6 per 16 campur dengan 2 per 8, kita akan dapat 4/10 per 16 sama dengan 5 per 8. Betul tak? Kan? Enam dua lima 0.625 betul. Betul. Betul okey. Soal ni. Last kali tengok. Okey. Jadi jawab untuk last kali kita masuk bahagian soalan nombor 21. Ada dua lagi ya. Oh, ini 4 markah perbezaan kedua. Panjang rupanya. Oh, syok pula macam ni. Benda ni tak susah ni. 21. Y sama dengan X kuasa 2 campur 8X. Y D 2Y dx kuasa 2 campur X dy dx campur 32 dalam sebutan X. Oh, okey. Yang pertama kita pergi cari ni dulu. Pergi cari. Jadi Y sama dengan X kuasa 2 tambah 8X. Y prime 2X campur 8 yang saya beritahu tadi. Kita boleh pakai Y prime. Y double prime sama dengan 2. Sekarang yang ini pun kita ganti macam tu. Y double prime campur X. Y prime campur 32. Dia senang. 4 markah ni. Dia seronok macam ni. Apa Y? Y adalah X kuasa 2 campur 8X. Y prime, Y double prime 2 X. Y prime 2X
campur 8 campur 32. Oh, dapat 2x kuasa 2 campur 16x cincin ni campur 2x kuasa 2 campur 8x campur 32 4x kuasa 2 campur tiba-tiba saya jam 16 campur 8 24x kan campur 32 4 markah. Baik. Tapi kan kalau kamu tak buat benda ni dia jadi kacau. Simbol dia jadi kacau. Simbol tu yang kadang-kadang mengacau tu. Divide tu tukar kepada prime. Okey. Nombor 22. Eh? Fx sama dengan Kx kuasa 3 campur 2x kuasa 2 campur x. A. F prime x. B. Nilai K. 3 F double prime 2 equal to 52. Okey, fine. Nah, ni dulu. F prime x. Sebab F prime x sama dengan 3kx kuasa 2 campur 4x campur 1. Selesai. Okay. Double prime buat tu. F double prime x sama dengan 6kx campur 4. Masukkan 2. Jadi 6k 2 campur 4 sama dengan 52. Nampak? Jadi kita akan dapat kat sini 12k sama dengan 48. K dapat 4 markah. Kan? Okay. Jadi tanya kamu dapat bertahan tengok belajar benda yang paling dibenci sebenarnya oleh pelajar-pelajar MX ni, pembezaan. Benci juga, tak suka. Kan? Okey. Jadi insya-Allah yang mana ada kawan-kawan kita dah keluar awal tadi, tolonglah nanti bagi tahu orang yang soalan Khamis ajar. Mungkin recording ni saya akan keluarkan dalam lagi 2 hari kot. Kan? Oh, sebab lagi dari rehat kejap kan. Besok ada kelas lagi. Besok ada lagi. Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah yang mana tujuan dengan saya Sabtu Ahad. Kita jumpa esok Ya. Hari Selasa. Tolong ingatkan saya jangan lupa hari Selasa taburan kebarangkalian pukul 3 sampai 4. Ke 3.30 4.30. Saya tak ingat lah. Esok pagilah saya pergi mesej tu kan. Yang itu dijemput semua adik free. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu.